السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sambung semula kelas dan pengajian kita berhubung dengan al-iman. Al-iman berdasarkan kepada buku ataupun kitab yang disusun oleh Syekh Dr. Muhammad Naim Yasin. Dr. Muhammad Naim Yasin. Al-Iman. Tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini, sambungan daripada tajuk-tajuk yang lepas, ialah di sisi ahli sunnah. Di sisi ahli sunnati wal jamaah, apabila kita menyebut iman, dia boleh bertambah. Maksudnya seseorang itu boleh imannya meningkat, naik, kuat, dan boleh jadi berkurang. Al-iman yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah apabila kita melakukan ketaatan, dan dia boleh kurang, dia boleh lemah, dia boleh rosak, dia boleh cacat bila kita melakukan maksiat. Jadi iman kita tu dia tak duduk tetap. Betul, dalam bahasa yang moden sikit, statik. Dia tak duduk keras macam tu. Dia tak duduk pegun. Dia bergerak. Kadang-kadang dia naik dan kadang-kadang dia turun. Macam mana iman itu naik? Iman itu naik bila kita melakukan perkara yang disuruh. Mudah nak faham. Apabila sesuatu yang disuruh kita melakukannya, kita lakukan daripada perkara-perkara yang wajib, maka bertambahlah iman kita. Kita pun rasa bertambah tu. Rasa takut, rasa kuat, rasa semangat, yang tu iman bertambah. Macam mana dia boleh kurang? Kalau kita lakukan ketaatan, dia bertambah. Lawan kepada ketaatan ialah kemaksiatan, penderhakaan. Jadi bila satu orang itu melakukan dosa, ketika itu iman dia lemah, iman dia kurang. Nanti kita akan tengok dalil-dalilnya. Baik, antara hadis yang disebut oleh para ulama bahawa iman ini boleh bertambah dan berkurang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Jadi tuan-tuan, ni iman bertambah ke berkurang? Sekarang ni tambahlah, takkan berkurang, kan? Jadi iman tuan-tuan sekarang ini sedang menaik, sedang bertambah, semakin kuat, kerana sedang melakukan suruhan. Sebab itu bila kita duduk di dalam majlis ini, perasaan kita berbeza atau tidak? Berbeza. Kita rasa semakin bertakwa, kita rasa semakin takut, kita rasa semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan.
Sebab majlis, suasana ni, keadaan ni, dia menambahkan iman. Sekali lagi tuan-tuan balik, singgah kedai makan, kan? Menyinggah dulu, tak balik terus rumah. Tak pun balik terus rumah pun ada juga. Berbeza tu tidak? Beza lah. Sampai di kedai jumpa kawan sembang muhung, kan? Lepas tu kedai tu pula buka gusti, wrestling, kan? Tengok bola ke apa kan? Suasana dia berbeza. Masa tu tuan-tuan, iman mungkin berkurang. Jadi dia tak berhenti macam tu lah. Sampailah tuan-tuan dipanggil balik bertemu dengan Allah. Okey, kita tengok hadis yang kita bincangkan tadi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Nampak? Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Apa maksud hadis ni? Saya terjemah. Tidaklah, la di situ la nafi. Tidaklah seseorang penzina, dia berzina, ketika mana dia berzina itu dia dalam keadaan beriman. Tak mungkin orang yang berzina tu tengah beriman. Nanti dulu kena faham lagi elok. Okey? Sebab itu tuan-tuan, dalam kita duk bagi mudah nak faham, apabila seseorang buat benda jahat, dosa, dia tak mungkin akan buat sambil bercampur dengan kebaikan. Macam mana? Okey, macam inilah. Kita ambil satu contoh dosa. Apa? Dosa apa? Okey, kita ambil lah berjudi. Judi ni dosa. Berjudi kan? Berjudi ni main mahjong ke, apa lagi? Tikam nombor ekor ke. Judi lah, judi. Minum arak ke, apalah. Okey? Jadi orang yang apabila dia sedang melakukan dosa ni, ada tak dia menyulami ataupun dia melakukan perbuatan itu dengan zikir umpamanya. Umpamanya sebelum kita nak main judi ni, kan, marilah sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah, kan? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Okey? Lepas tu dia pun mainlah. Kan? Lepas tu dia pun nak bagilah kad tu. Kad apa? Kad judi tu. Dia nak bagi belah kiri, kawan dia tegak. Hei, kanan, sunnah. Bagi kad belah kanan dulu. Nabi suka belah kanan. Dia pun bagilah kad belah kanan dulu. Okey? Semua dah dapat kad. Jadi, bismillah. Mula. Kawan tu pun bismillah letak. Angkat-angkat tengok, kad menang. Alhamdulillah. Kan? Jadi kita tengok pun tenang, sejuk, kan? Macam mana? Tak berapa nak elok. Astaghfirullah. Tak ada rezeki. Inna lillah. Tak ada lah orang nak pergi buat kerja lagu tu dalam keadaan dia zikir. Sekali lagi saya cerita pasal apa dia jadi macam tu. Kerana ketika seseorang itu melakukan dosa, Nabi mengatakan dia dalam keadaan tidak beriman. Orang yang buat dosa tu tak beriman.
tak beriman di situ tu makna dia apa? Sekejap lagi kita nak tengok syarahan dia. Tapi tuan-tuan kena tahu, orang yang tengah buat dosa tak ada iman, tak beriman. Tapi tak beriman, tak ada iman itu dengan maksud apa? Nanti dulu. Tapi tuan-tuan kena tahu, dia masa tu tak beriman. Bila orang yang tak beriman, tuan-tuan biasalah, kan? Orang yang tengah ni dia macam orang tak beriman lah, kan? Kita pun dalam bahasa kita pun tak beriman, kan? Wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang pencuri itu mencuri dalam keadaan ketika dia mencuri, tengah mencuri, sedang mencuri dalam keadaan dia beriman. Kan? Tak ada lagi orang nak mencuri, bismillah, assalamualaikum, masuklah rumah, kan? Lepas dia curi dapat alhamdulillah, lepas tu dia nak keluar, dia baca doa nak masuk rumah, nak masuk. Ataupun sebelum dia keluar dia sembahyang 2 rakaat. Bini dia tanya buat apa? Istikharah. Nak pi istikharah apa bang? Aku istikharah minta Allah Taala tunjuk nak pi tabung masjid ke, nak pi tabung surau ke. Dia minta tak mungkin kan orang istikharah untuk benda-benda yang macam tu. Wala yashrabu al-khamra. Jadi tuan-tuan jangan pelik. Jangan pelik apa? Jangan pelik ada orang boleh mencuri dalam masjid. Sebab ketika dia mencuri tu, tuan-tuan duk baca diri tuan-tuan, astagfirullah, Masya Allah, macam manalah dia boleh curi dalam masjid. Tuan-tuan duk bercakap kerana iman tuan-tuan kuat setinggi Gunung Medan, kan? Jadi bila tuan-tuan tengok duk ukur dengan diri tuan-tuan, tak mungkinlah tuan-tuan curi duit masjid. Dia tu masa dia curi iman tak ada, dia boleh curi lah, kan? Boleh masuk berlakon duk semayang, lepas tu boleh ambil pula. Berani tu sebab kita beriman. Bila kita beriman, kita tak sanggup nak melakukan perkara yang mana orang yang melakukan, ketika dia melakukan benda tu dia tidak beriman. Jadi jangan pelik. Okey? Kalau dia beriman macam kita, dia tak buatlah. Kan? Kalau semua orang beriman kuat, kukuh, mantap, tak ada lah kejahatan. Kerana kejahatan itu berdasarkan hadis ni dilakukan dalam keadaan tak ada iman. Kan? Wala yashrabul khamra hina yashrabuha, dan tidaklah seseorang itu meminum arak ketika mana dia meminum arak, sedang dia meminum arak itu dalam keadaan dia beriman. Tapi tuan-tuan, boleh jadi tak orang yang mencuri tadi ni buat baik? Boleh jadi tak orang yang berzina ni buat baik? Boleh jadi, ya? Sebab apa? Sebab masa dia berzina, iman tu tak ada, lemah. Lepas tu dia boleh jadi tak dia naik balik? Boleh jadi. Sebab itu kita tak pelik, kan? Ada orang dalam satu masa dia buat dosa, esoknya atau petangnya atau pada masa yang lain dia buat baik. Tak pelik, kan? Sebab iman ni turun naik. So saya sambung sikit dia punya syarahan dia. Tuan-tuan boleh nampak Jadi ini jawapan kenapa manusia berbeza-beza, berubah-ubah, bertukar-tukar dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dalam satu keadaan macam malaikat, monon. At the same time atau another time like angel, macam malaikat. Another time like ada ketika kita tengok dia ni bagus macam malaikat tu. Tapi ada ketika kurang sikit atau lebih sikit. Lebih sikit boleh jadi tak? Kurang sikit ke? Kurang sikit pada
Iblis. Boleh jadi tak? Boleh jadilah. Tak pelik apa semua. Sebab ketika iman dia naik, macam malaikat lah. Bagus. Malaikat ni apa? La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah menderhakai Allah. Dia melakukan apa yang disuruh. Jadi tuan-tuan sekarang ni macam malaikat lah. Kan? Buat apa yang disuruh, sembahyang, zikir apa semua. Tapi syaitan duk tunggu masa ya. Kan? Jangan sampai syaitan kata cukup sekarang ni. Kan? Baik. Okey. Dia ada satu penyakit tau. Yang ni bukan cerita yang iman ni, tapi saya nak bagi tahu dia ada satu penyakit di dalam psikiatri, kejiwaan ni, masalah mental ni, dia ada satu jenis penyakit yang dia panggil split identity. Kalau tuan-tuan bisa dengar, kan, ni ada sebahagian bekas hospital ni kan, ada bekas cikgu-cikgu ni boleh faham kot, split identity, atau dia panggil bipolar. Bisa dengar penyakit bipolar? Bipolar ni dia macam penyakit jiwa lah, gila. Dia boleh berubah-ubah identiti. Bipolar ni, dia boleh jadi watak macam ni, sekali lagi dia boleh jadi watak macam ni. Dia banyak watak. Dia panggil bipolar. Cuba tuan-tuan yang mana yang reti sikit, cuba cari tengok. Bipolar ataupun split identity, dia panggil macam orang yang boleh berubah-ubah watak. Kan? Dia boleh jadi macam malaikat, dia boleh jadi macam orang bagus, dia boleh jadi orang soleh, dia boleh jadi wali. Dalam masa yang sama, dia boleh jadi orang jahat, dia boleh jadi macam syaitan dan sebagainya. Kan? Jadi dia macam tu. Nampak tuan? Depan kita muka manis, baik apa semua, dengan kita tertib elok, mungkin dengan ahli keluarga dia tak seperti itu. Kan? Ini dari sudut penyakit lah, dan penyakit ni kena makan ubat, kena dirawat tau. Kalau tuan-tuan kenal ada orang yang penyakit dia macam ni, dia bipolar ni dia berubah-ubah, tuan-tuan nasihatkan dia supaya dia makan ubat, supaya dia mendapatkan rawatan, kerana dia membahayakan diri dia dan orang lain. Kan, mai dekat kita nampak elok, tahu dia jadi teruk kan. Bahaya. Bahaya. Okey. Dia kata apa? Mari kita tengok. Dia kata di sini, fa idza zana al muslimu, apabila seorang muslim itu berzina, au syaribal khamra, atau dia meminum arak, au saraqa, atau dia mencuri, dhahaba nurul iman wa baqa sahibuhu fi dhulmatin wa yasihu an yakuna al manfiyu huwa kamal al iman wa laysa asl al iman fayakunu al ma'na la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min kamilul iman. Yang ni baru terang, baru jelas. Maksudnya dia kata di sini, apabila seseorang itu buat benda yang jahat, telah hilang, telah keluar daripada dia iman. Maksudnya apa dia? Maksudnya ketika seseorang itu melakukan dosa seperti berzina, mencuri, minum arak, iman masih ada tetapi tidak sempurna. Baik. Kalau iman tak ada langsung, dia jadi apa? Kita kata dia tu masih lagi beriman, tapi tak sempurna. Jadi kalau tuan-tuan nak terjemah yang betulnya, terjemahan dia yang betul macam ni, nak bagi faham, nak bagi betul maksud tu, kena terjemah macam ni. Ketika seseorang Muslim itu berzina, masa dia buat zina itu, imannya tidak sempurna. Tak sempurna dengan tak ada beza. Tak ada ni kira tak ada langsung. Okey tuan-tuan, tak ada langsung ni maksud apa? Tak ada langsung iman, tak beriman langsung, kafir lah.
kafir. Jadi kita kata apa? Dia masih lagi Muslim. Dia masih lagi beriman. Tetapi tak sempurna. Dalam bahasa yang lain, lemah. Jadi lemah lah. Kalau kuat, pasal itu tuan-tuan, pasal apa yang hampir buat benda ni? Aku lemah iman. Iman aku lemah. Aku digoda oleh syaitan. Aku tak kuat. Tak kuat kan? Tak kuat iman. Tapi cara dosa dia buat tu sakar juga lah. Hang balas banyak mana? Ambil 3,000. Oi, kuat pula no. Kan? Umur 70 tahun tangkap merogol cucu. Kan? Nak berjalan pun tak larat. Bila kita bersiapa hang buat kerja tak elok ni? Dia kata aku tak kuat, iman aku tak kuat. Iman hang tak kuat tapi nafsu kuat. Tuan-tuan faham ke tak? Jadi nak bagi taunya maksud dia di sini ialah menafikan itu, menafikan kesempurnaan iman. Jadi tuan-tuan jangan pelik pakaian jubah macam saya ni, tapi boleh buat jahat. Pasal apa? Pasal pakaian tu mungkin kuat, pakaian tu mungkin kemah. Tapi iman lemah. Pasal tu depa viral. Apa dia ni? Video satu orang perempuan duk menari di Mekah. Dia berkata astagfirullah, baru habis buat haji kan, pakai jubah duk menari-nari di hadapan orang ramai tu. Kita kata ketika itu iman dia lemah, iman dia cacat, dan banyak sebab lah iman dia jadi lemah. Betul tak tuan? Dan satu lagi benda yang kita mak pelik lah, kalau tuan-tuan tengok sehari dua ni, ada gambar-gambar yang ditularkan di Mekah ni, tempat pusat orang buat ibadah. Dan sekarang ni orang buat haji. Yang mendukacitakan kita apa dia? Yang menyedihkan kita, gambar-gambar yang tersiar menunjukkan apa? Kotor, buang sampah merata cok, pi buat haji, tapi pengotor. Sedangkan agama ni ajak orang bersih. Jadi macam tak masuk. Jadi macam haji tu tak mendidik, dan haji tu tak ada kesan. Pergi tempat rumah Allah Ta'ala, melontar batu syaitan, tapi buang sampah kata ceruk. Sedangkan buang sampah kata ceruk, mengotorkan ini bukan ajaran Islam. Kita kata apa? Tak pelik kerana manusia ni boleh bertambah dan berkurang. Jadi sebab itu tuan-tuan tak pelik dah kan tengok cerita-cerita mungkin orang buat jahat di Mekah, orang buat jahat di Madinah kan, berkelahi, maki, mencarut ketika buat haji. Sebab ini ujian, dugaan. Satu orang boleh naik iman dan satu orang boleh turun iman. Macam kita lah tuan-tuan, mari masjid baguslah, tapi ada juga satu dua perangai kita yang tak bagus. Berkelahi nak berebut makan pun ada. Masa dia duduk dalam masjid, iman dia kuat. Masa dia pergi makan, lapar, iman tak tahu duduk tang mana. Yang aku tahu kan, berebut makan. Ada juga mencuri pun ada, mencuri makan kan. Pasal itu tuan-tuan kita tengok orang curi daging korban. Pasal apa? Ada curi daging korban. Mai tu nak tolong dah, iman tu bagus. Dia kata hari ni saya nak mai tolong lah kan, sukarela tak payah bagi upah. Lepas tu dia tengok daging tu kecil besar. Duk terbayang sup gearbox, duk terbayang bakang, duk terbayang apa semua, dia curi. Kita pun kata ish, boleh dia curi daging korban, tak takut ke? Masa tu iman dia tak sempurna. Dapat? Itu yang kita maksudkan. Dia kata awil muradu man fa'ala dhalika mustahillan lahu
fahuwa ghairu mu'min. Tapi dia kata di sini, kalaulah seseorang itu ketika melakukan dosa itu dia menghalalkan perbuatan tersebut, yang ni barulah terkeluar daripada iman. Tuan-tuan faham tak? Boleh beza. Satu dia buat tapi dia mengaku kata haram. Satu lagi dia buat dengan dia kata benda tu halal. Ni beza. Saya bagi contoh mudah ya. Satu orang yang melakukan dosa seperti minum arak. Kalau kita tanya dia halal ke haram? Kalau dia kata haram, dia mukmin. Dia beriman, dia muslim, tetapi iman dia cacat, lemah. Kan? Dia pun mengaku. Dia kata benda ni salah, benda ni berdosa. Cuma aku tak ada kekuatan lagi nak tinggal. Itu dia mengaku sendiri. Kan? Dia kata hang tak habaq pun, aku tahu kata salah. Taklah aku ni jahil teruk sangat sampai tak tahu kata arak ni tak tahulah kalau tuan-tuan jumpa, oi, hang duk minum arak ni hang tahu kata haram. Astagfirullah. Awak hang baru habaq. Mujur aku jumpa hang tak boleh hang minum. Aku duk ingat makruh. Yang ni tuan-tuan memang teruk. Kita pun tak tahu keluar ulu mana. Kan? Nampak? Kebanyakan orang yang buat dosa, depa tahu tak? Depa tahu tak? Depa tahulah. Macam mana kita tahu kata depa tahu? Dan macam mana kita tahu kata benda tu salah? Kebanyakan orang yang buat dosa, mereka tahu kata benda tu salah sebab masa mereka buat, tak ada siapa pergi tunjuk dengan habaq kat orang. Betul tak? Tak ada siapa pergi duk ingat, oi, dengar oi aku nak buat jahat. Tak ada. Semua orang akan buat dosa dalam keadaan sembunyi kerana dia sendiri mengakui benda tu salah. Benda tu dosa, benda tu haram. Pasal itu dia buat sengap-sengap, dia buat dalam rumah dia. Pasal itu tuan-tuan tengok orang yang berzina, orang berzina dalam hutan, orang berzina dalam tempat-tempat yang tertutup, sunyi. Tak ada lagi kita pergi berjalan-jalan kot nak tengok, sakan apa ni dia buat apa ni? Tak ada lagi. Ada tuan-tuan jumpa kot nak? Kata cerok tuan-tuan, ustaz nak berjalan pergi beli ikan pun tak boleh duk bergomel tepi tu. Tak ada. Semua orang buat dah malam tutup. Pasal dia mengaku kata benda tu salah. Dia mengaku kata benda tu berdosa. Cuma pasal apa yang hampa buat? Dia kata apa? Nak buat macam mana darah muda. Pasal itu dia kata terlanjur. Kan? Tak ada. Tuan-tuan faham tak? Jadi ini biasa. Biasa kan? Pasal itu Nabi kata apa? Seburuk-buruk orang yang berzina ialah orang tua. Kalau orang muda berzina elok lah. Tuan-tuan faham macam mana? Nabi kata seburuk-buruk orang yang berzina ialah penzina yang tua. Orang tua yang berzina. Bukan Nabi nak kata orang muda tak apa. Orang muda pun tak boleh, haram. Tapi pasal apa Nabi kata kalau orang tua berzina teruk? Pasal orang muda kalau dia berzina, kita tangkap, kita fahamlah. Hampa ni awak yang tak pergi menikah. Kita tahulah orang muda, nafsu bergelojak, jiwa muda. Kan? Tengah duk Tengah duk kuat lagi kan? Tapi cuba kalau tuan-tuan tangkap, yang laki-laki 75, yang perempuan 70. Tuan-tuan pun tergelak. Ada. Tuan-tuan faham tak? Maksud dia apa? Maksudnya sepatutnya orang yang tua ni dah lemah dah nafsu dia dan iman dia kuat. Artinya dia boleh kontrol dia punya kerana tabiat orang yang berumur ni dia boleh kontrol. Pasal itu bila satu lelaki tanya Nabi, boleh tak aku cium isteri aku? Nabi kata boleh, sebab yang tanya tu tua. Mai yang muda, dia kata boleh tak aku cium isteri aku bulan puasa? Nabi kata tak boleh. Orang tanya Nabi, pasal apa yang tua tadi boleh cium isteri dia waktu bulan puasa? Kerana orang tua ni dia boleh kontrol, dia boleh kawal, iman dia kuat, dia boleh jaga. Sebab yang tak bolehnya bersama, bukan cium. Jadi orang tua-tua no problem, tak ada masalah, dia boleh kontrol, dia boleh jaga. Orang muda tak boleh, dia akan lajak. Maksud faham tak? Jadi tuan-tuan, dapat tak mesej saya ni? Mesej saya ialah
Semakin kita berusia, semakin berumur, iman kita kena semakin kuat. Kalau orang muda tak main masjid, orang tak pelik sangat. Tapi kalau orang tua tak main masjid, oh, bila lagi dia nak pergi? Tuan-tuan faham tak? Tuan-tuan keluar nak main masjid mayang maghrib, nampak budak-budak duk main takraw, duk berpeleseran di tepi-tepi jalan. Hei, budak-budak muda ni apa nak jadi ya? Tapi taklah pelik sangat kan? Cuba kalau tuan-tuan tengok hak umur tuan-tuan ni. Duduk berpeleseran, duduk tepi-tepi jalan kolor tu. Hak yang segagan dengan tuan-tuan. Hak yang tuan-tuan pun kenal satu sekolah dulu. Tuan-tuan pun tak tahu nak kata apa. Ish, aku tak tahu nak kata apa. Pegang tok lengluk kolor tu. Faham tak? Ini menunjukkan kepada kita bahawa iman itu sepatutnya seiring dengan peningkatan usia. Itu mesej saya. Semakin berusia, semakin kuatlah iman kita. Semakin tinggilah takwa kita. Semakin kuatlah semangat untuk beramal. Boleh tuan-tuan? Dan dalam hadis-hadis yang lain juga menunjukkan kepada kita bahawa apa dia? Mari kita tengok kata Al-Imam An-Nawawi. Dia kata Al-Imam An-Nawawi fal qaulus sahihu alladhi qalahu al-muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhihi al-ma'asi wa huwa kamilul iman. Maksud yang benar hadis yang kata tak berzina seseorang itu kecuali ketika dia berzina tu iman dia dah lemah. Maksudnya apa? La yaf'alu hadhil ma'asi. Dia tak akan curi, dia tak akan berzina, dia tak akan minum arak sekiranya iman dia kamil. Kamil apa makna kamil? Kamal. Apa makna kamil? Kamal. Kamil, kamal ni maksudnya sempurna. Jadi orang yang buat dosa ada iman tapi tak sempurna. Boleh dapat? Okey, jadi jangan pelik. Okey. Sebelum saya nak syarah lagi, saya nak bagi tuan-tuan contoh sikit. Ketika kita duduk sorang-sorang, iman kita naik ke turun? Tuan-tuan, sekarang ni kita ramai-ramai ni. Naik ke turun? Naiklah, duk turun tak tahu hala, luku kepala. Duk buat turun tak tahu hala kan. Kita ramai-ramai duduk. Tuan-tuan ramai-ramai ni berani buat jahat? Tuan-tuan ni kita duduk ramai-ramai ni berani dah buat jahat? Tak berani. Tak berani itu menunjukkan adanya iman, menunjukkan kuatnya iman. Takut. Ya, bila kita duduk dalam ramai-ramai ni kita rasa semangat dan kita rasa tak mau buat jahat. Tapi bila tuan-tuan duduk sorang-sorang, tuan-tuan rasa apa yang lebih? Ni baru nak tahu. Bila kita duduk sorang-sorang, dia jadi macam mana? Dia jadi iman naik ke turun? Turunlah. Pasal itu Nabi tak bagi kita bersendirian. Nabi suruh kita musafir. Nabi suruh kita alaikum bil jamaah. Kamu hendaklah duduk dalam jamaah. Kerana serigala yang kambing yang seekor lagi mudah dimakan daripada kambing yang duduk dalam kawanan. Tuan-tuan ni kalau pergi musafir seorang-seorang, nak buat jahat tu lagi, betul tak? Dia banyak sebab tau. Kalau tuan-tuan pergi 4-5 orang, pergi pula kawan-kawan yang bagus, kan? Kita duk nak buat, kita tu mungkinlah nak buat jahat kan, teringat nak buat jahat, tapi kawan tu pelik hang ni, kan? Ataupun kita nak buat pun tak jadi, tak apa aku main lain dengan dia. Kan? Nampak tak? Sebab itu Nabi kata dekat Muaz bin Jabal, ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Maksud Nabi apa? Di hadapan orang, bersama dengan orang, ramai-ramai pun kau jadi diri engkau beriman. Tapi yang Nabi nak pesannya, yang ditakuti itu ketika mana? Ketika seorang.
Pasal itu kita tak boleh bersendirian. Kerana kalau kita bersendirian, iman secara adatnya akan turun. Sebab kita tak bersendirian sebenarnya. Kita ada tuan-tuan seorang ke dua yang duk takut hantu sangat tu. Takut hantu. Hantu tu memang duk ada sedia kat kita. Yang dipanggil tuan-tuan ni sebenarnya, ni abang kat bini, dia kata abang yang balik sayur kan. Dia kata tak apa, ada duk teman hang tu. Qarin. Lupa dah kat qarin. Qarin tu dia bersama dengan kita. Artinya, bila tuan-tuan rasa tuan-tuan bersendirian, sebenarnya tuan-tuan berdua. Berdua dengan siapa? Berdua dengan siapa? Dengan qarin. Dan qarin ni dalam hadis dia kata apa? Nabi kata setiap manusia yang lahir bersamanya dengan qarin. Dan qarin itu akan menyuruhnya, menghasutnya, mengajaknya, menggodanya buat jahat. Sahabat tanya, engkau pun ada qarin ke? Sahabat tanya Nabi, engkau pun ada qarin ke? Nabi kata, ya, aku pun ada qarin. Cuma qarin aku telah masuk Islam. Fa'aslamahu. Ada yang kata setan qarin Nabi itu masuk Islam. Ada yang kata qarin Nabi itu telah diselamatkan. Maksudnya dia tak boleh kacau Nabi. Tapi kita punya qarin ni, qarin kita ni qarin yang buas. Jadi pasal itu bila tuan-tuan duduk seorang-seorang, dia duduk ada tepi tu. Dia duduk ada tepi tu. Dan dia ni suruh apa? Nabi kata tadi, dia suruh buat jahat ke buat baik? Dia suruh buat jahat. Pasal itu bila tuan-tuan duduk seorang, memang berasa nak buat jahat. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan ni tarah wali, duduk seorang-seorang berasa nak buat baik. Saya ustaz kalau duduk seorang-seorang, duduk teringat nak baca Quran, duduk teringat nak berzikir, oi dahsyat. Seorang-seorang ni mesti akan nak buat jahat. Kan? Kalau ramai-ramai nak tengok TV, kan? Katalah tuan-tuan pi mana-mana nak tengok TV. Dalam bilik tuan-tuan tu ada 2-3 orang. Tuan-tuan buka rancangan apa? Rancangan apa? Tilawah interaktif. Forum perdana. Tanyalah ustazah. Pasal pi dengan tu imam. Kursus pengurusan masjid. Mana ada tilawah tu? Tilawah ada TV berapa tu tilawah? Oh, kan? Tu imam tu pun, buka-buka tilawah bagi, boleh dengar-dengar betul bacaan. Tapi kalau orang bagi bilik seorang, apa yuk? Bilik seorang. Tak tengok tilawah tu. Dia tengok apa? Mana tadi dia kata ada hiburan minggu ini apa? Dangdut ke apa tu. Dia tengok. Tuan-tuan faham tak? Saya nak cerita ni nak bagi contoh yang mudah supaya tuan-tuan boleh gambarkan bagaimana iman itu bergerak. Betul? Pasal itu Nabi kata apa? Bila kamu musafir, selesai saja urusan, segera balik kepada keluarga. Kerana bila kita musafir ni, kita terdedah dengan macam-macam godaan dan hasutan. Dan iman kita pun terumbang ambing. Keluarga isteri kita jauh, jadi ruang untuk buat jahat tu besar. Balik cepat. Bila kita balik kepada keluarga kita, masyarakat kita, tempat kita, kita jadi terkawal dan terjaga. Tuan-tuan faham ke tak? So make sure jangan miss masjid. Jangan tuang kelas. Tu nak abang okey. Kan? Siapa-siapa yang tuang kelas tu dia kuih baik ke? Aku lama tak nampak hang pergi masjid. Aku ni jadi kuih baik lah ni. Lama tak pergi masjid ni jadi kuih baik. Tak ada. Orang yang kalau dia jauh daripada masjid, dia akan semakin apa? Semakin apa? Mak Cimi? Semakin honak lah. Cuba pergi tengok kawan-kawan tuan-tuan yang lama tak main tu. Cuba pergi tengok. Pergi ziarah tengok. Yang sakit, yang mati tu tak payah nak apa-apa lah. Dia sakit dan mati nak pergi buat apa-apa dah. Yang sehat tapi tak main. Apa jadi pada dia? Bila dia jauh daripada environment, jauh daripada suasana, jauh daripada tempat dia yang baik, dia akan buat apa? Dia akan buat jahat. Itu je. Habis sangat kalau tak jahat pun lara. Boleh. Sebab itu Nabi kata pentingnya pemilihan kawan. Nabi kata al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agama dia, maksudnya iman dia tu bergantung kepada kawan dia. Dengan siapa dia dekat, dengan siapa dia rapat.
Kalau dia rapat dengan orang baik, iman dia akan bertambah. Tetapi tuan-tuan kawan dengan orang baik, dia ajak pergi mana? Ha? Tuan-tuan buat apa? Dia ajak pergi masjid. Kau kawan yang tak guna, dia ajak pergi mana? Katalah kawan tuan-tuan tu tak guna. Dia ajak, jom pergi masjid, lama orang tak pergi. Wih. Nampak? Itu maksud Nabi. Nabi kata, falyanzur. Kamu nak tengok iman ni Nabi yang kata, nak tengok iman seseorang, tengok siapa kawan dia. Falyanzur amman yukhalil. Tengok siapa kawan dia. Sebab kawan itu memberi kesan pada iman kita. Kita nak cakap tak elok, dia tegur. Kita nak buat tak elok, dia tegur. Nampak? Iman kita terjaga. Kan? Baik. Kemudian kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dia kata apa lagi di sini? Dia kata, wa hadha min alfa allati tutlaq ala nafi syai' wa yuradu nafyu kamalihi wa mukhtar. Dia kata di sini maksudnya bukanlah tak ada langsung iman. Bila dia kata tak beriman tu bukan maksud kawan tu jatuh kafir, tak. Bukan kawan tu terkeluar daripada Islam, murtad, tak. Cuma iman dia tak sempurna. Iman dia tak sempurna. Kan? Okey, baik. Wallahu ta'ala a'lam. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita tengok pula hadis yang kedua, yang berkaitan dengan iman naik dan turun. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ni selalu tuan-tuan dengar. Iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi a'laha. Nampak? Bila kita kata yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Tuan-tuan faham tak? Maksudnya dia bukan satu tangga, dia bukan satu tahap. Dia ada yang tinggi dan dia ada yang rendah. Yang paling tinggi la ilaha illallah. Yang paling rendah buang sesuatu yang mengganggu, imatatul adha anit tariq. Buang sesuatu yang mengganggu di tengah jalan. Tu kira yang paling lekeh. Maksudnya dia lalu, dia tengok satu benda menghalang, ganggu orang, dia berhenti, dia ambil, dia pergi buang. Orang yang buat macam tu, dia beriman. Iman yang paling rendah. Tapi kalau dia lalu, dia tengok, biar pergi kat mereka. Yang ni kira teruk lah. Kan? Okey. Satu lagi, sebelum saya lupa. Tuan-tuan, kita kata tadi iman dia akan naik kalau buat benda wajib. Dia akan lemah kalau kita buat benda haram. Ingat Okey, dia tak ada kaitan dengan sunat-sunat ni. Faham tak? Okey, sebelum tu nak bagi clear. Tuhan bila dia suruh, ada yang wajib, ada yang sunat. Bila dia larang, ada yang haram, ada yang makruh. Seseorang yang bila benda tu wajib, dia buat, iman dia naik. Bila haram, dia pergi tinggal, iman naik. Kalau dia tinggal benda wajib, iman dia turun. Kalau dia buat benda haram, iman dia turun. Faham tak? Okey, contoh. Ni nak bagi faham elok Katakanlah satu orang tak sembahyang lohor. Satu orang tak sembahyang zuhur. Iman dia kuat ke lemah? Tambah ke kurang? Kurang. Iman dia lemah. Satu orang tak sembahyang ba'diyah zuhur. Tuan-tuan nak kata apa? Satu orang tak sembahyang zuhur, kita kata iman dia lemah. Iman dia kurang, iman dia turun, dia meninggalkan benda wajib. Tapi kalau satu orang yang tak sembahyang sunat, boleh tak kita kata iman dia lemah? Pasal benda tu bukan wajib. Para ulama kata, kalau dia tak buat benda wajib,
iman dia lemah, iman dia kurang. Tapi kalau dia tak buat benda sunat, dia tak kaitan dengan lemah kurang iman. Cuma dia dari sudut apa? Dari sudut kedudukan iman dia itu, dia panggil dari sudut afdaliyat. Dari sudut maksudnya iman dia itu cemerlang macam itulah. Maksudnya dia tak, kita tak boleh kata dia lemah iman sebab benda tu pilihan. Yang kita kata kurang naik ni, kurang tambah ni, tambah kurang ni, turun naik ni benda yang wajib dengan haram. Tapi kalau benda sunat, kita tak boleh paksa orang. Orang yang tak puasa Ramadan, kita kata iman dia kurang. Dia tak kafir, tapi iman dia ada, cuma kurang. Dia masih lagi iman dah, masih beriman ni. Tapi kalau dia tak puasa Arafah, kita tak boleh kata iman dia lemah. Pasal benda tu dan kita pun tak boleh menghina orang yang tak buat amalan sunat. Kita tak boleh hina. Pasal amalan sunat ni benda yang Tuhan sendiri tak wajibkan. Kita kata ish teruk betul dia ni, tak guna betul lah. Apa dia tak pergi puasa Isnin? Tak boleh. Benda tu pilihan, nampak? Okey. Cuma kalau dia puasa sunat, menambahkan lagi darjat iman dia. Itu saja. Boleh? Jangan silap faham lah kan? Baik. Okey. Hadirin mukminin, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi ayat Al-Quran yang selalu kita dengar juga berkaitan dengan turun naik iman, apa dia? Innamal mu'minuna idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tu perkataan yang Allah guna, zadathum imana. Dan orang-orang yang beriman apabila mereka mendengar nama-nama Allah. Ini kita nak tengok kadar iman kita. Bila mendengar nama-nama Allah, apa yang berlaku? Wajilat. Kita rasa gemetar, rasa gerun. Kemudian bila orang baca Quran, kita rasa apa? Tuan-tuan, bila dengar orang baca Quran, tuan-tuan rasa apa? Sesemua. Rasa hingat. Kan? Tuan-tuan akan rasa zadathum iman, bertambah iman. Boleh faham? Sebab itu orang yang rajin dengar, apatah lagi kalau rajin baca, tentu tak sama dengan orang yang tak baca. Tapi kalau dia dengar orang baca Quran tapi tak rasa apa, masalah. Sebab itu tuan-tuan tengoklah, Quran ni kita dengar orang baca, kita tak faham makna, tapi ada rasa. Ada rasa. Ada tak perasaan tu? Ada. Yang ni yang dikata iman. Hanya dengar, tak faham. Kalau faham lagi tak tahulah. Tapi peliknya kita ni, tu ni kena muhasabah ni. Muhasabah ni. Dia dengar Quran, dia tak berasa nak teriak. Dia tak berasa nak takut. Tapi dia dengar lagu Hindustan, meleleh air mata, tak faham juga. Yang ni tak guna betul. Meleleh air mata, teriak. Sedih. Faham ke? Dia tak faham juga, tapi dia yang ni tuan-tuan. Dan satu lagi tuan-tuan, sebelum kita azan sikit, tuan-tuan kena tahu, hati manusia ni dia putih. Asalnya dia putih. Selalu saya bagi contoh kan, dia macam ni. Asalnya dia putih, bersih. Bila tuan-tuan buat dosa, dia akan jadi hitam. Kan, hitam. Betul tak? Bila dah hitam melegam, apa berlaku? Dalam bahasa orang utara, dia panggil mangli. Ni yang kita kata apa?
rebus tak empuk ni, dia tak boleh apa? Dia tak masuk dah. Tuan-tuan faham tak? Satu orang yang memang bergelumang dengan dosa, hati dia dah nuktatun sauda, dah dipenuhi dengan titik-titik hitam, dia tak boleh masuk. Dia tak boleh tak boleh masuk. Okey. Macam contoh yang saya selalu buat, kalau tuan-tuan ingat. Orang yang apa? Kaki kematu. Tahu kaki kematu? Kaki ni lah, kaki kerah ni. Kan? Saya selalu bagi contoh kaki kerah. Kaki kematu, kaki yang dah kerah ni. Kalau dia berjalan atas duri kemam, jalan atas bendang, jalan atas ni, tak pakai kasut, dia rasa apa? Ha? Pasal apa? Pasal kaki dia mati dah. Pasal tu kalau tuan-tuan nak faham lagi, cuba tanya orang kencing manis. Kencing manis ni, dia punya kaki dia, saraf dia tu dah mati tau. Pasal tu dia luka, dia bukan berasa kata dia luka. Dan kalau tuan-tuan tanya orang perubatan, dia ada satu penyakit gargarin. Penyakit yang saya tak tahu lah sebut betul tak betul. Tapi penyakit tu kalau kaki dah mati, dia luka ke, dia kena api ke apa, dia dah tak dah mampu dah mati dah. Faham tak? Tapi kalau kaki tuan-tuan yang macam kaki nak darah ni, lembut ni, pijak sikit pun dia ada. Kan? Yang itulah hati manusia. Hati yang bersih, sikit pun dia rasa sensitif. Ada orang tuan-tuan, ada orang bukan dia tinggal semayang, dia terlepas semayang berjemaah ya. Ni nak tengok hati ni. Satu orang, dia bukan tak semayang, dia terlepas semayang berjemaah ya. Dia tertidur, dia terlepas semayang berjemaah di masjid. Tapi dia punya rasa berdosa, bersalah, menyesal tu, Allah, macam tak semayang. Bukan dia tak semayang, cuma dia tak dan jaga-jaga, dah habis dia semayang di rumah. Tapi dia punya menyesal, bersalah tu, diriwayatkan tuan-tuan, ada seorang ulama yang apabila dia tertinggal satu salat di masjid, dia telah semayang 27 kali. Tapi ini perbuatan dia lah, bukan hujah. Tapi saya nak cerita dia punya rasa menyesal, bersalah tu. Orang kita bukan tertinggal semayang berjemaah, tertinggal semayang terus. Dia tengok-tengok, Allah tak ada mayang asal. Esok kira lain, maghrib dah. Ada orang, dia tak mayang asal. Tak mayang asal abang? Ni tak dan, maghrib dah. Betul? Esok kira lain, dia tak ada rasa apa. Ada orang bila azan saja, dia tak semayang, dia jadi hangat, dia tak boleh duduk. Ada orang, pukul 4 tak mayang, lohok lagi pun tak rasa apa. Pasal apa dia jadi macam ni? Pasal apa dia ada dua keadaan macam ni? Dia balik kepada kadar keadaan iman ni. Macam Pak Yu, pukul 12.30 nak pergi masjid dah. Pasal iman dia kuat. Macam kita tuan-tuan, orang qomat pun tak keluar. Pasal tu duduk masbuk ya. Duduk masbuk. Ada orang 12.30 tu siap nak main dah. Kan? Pasal tu tuan-tuan, orang pergi Mekah, ada hotel jauh, ada hotel dekat. Kan? Hotel jauh boleh sampai, hotel dekat pasal dekat dia tak pergi terus tu. Nampak? Dia bukan soal jauh dekat, dia soal apa? Baguslah nak ambil dekat tu pasal nak cepat pergi. Tapi sebenarnya dia duduk di kalau hantar jauh mana pun, kalau dia nak pergi, dia pergi. Tapi kalau hantar depan masjid pun, kalau dia tak mau pergi, dia tak pergi. Duduk pada mana tuan-tuan? Duduk di mana tu semua tu? Bukan duduk di harga package, duduk di iman. Tuan-tuan faham tak? Inilah huraian kita malam ni. Azan lu, sekali lagi kalau ada benda saya nak tambah, saya tambah. Kalau tak ada, kita tangguh insya-Allah ta'ala.
Okey tuan-tuan, kesimpulannya kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar masih beriman. Masih beriman, cuma lemah. Okey, faham? Dan iman ni dia boleh jadi sampai besar mana? Kalau tuan-tuan bisa dengar hadis, iman ni dia boleh tinggal dah keluar, turun. Rosak, cacat, lemah, sampai besar mana tinggal? Tuan-tuan duk dengar selalu dah. Sebesar biji apa? Sawi zarrah. Maksudnya dia boleh tinggal banyak tu. Banyak ke sikit mana? Sebesar biji sawi. Bisa tengok biji sawi. Maksudnya besar tu. Nabi bagi contoh, iman seseorang boleh tinggal dalam diri dia paling lekeh, paling kecil, paling rendah, paling lemah. Besar biji sawi. Tapi tuan-tuan ni tak tahulah, saya ingat bukan biji sawi ni, cempedak benda besar ni kan, sakar ni. Biji sawi. Maksudnya kalau besar biji sawi tu teruk lah. Tapi tu pun dia akan masuk ke dalam syurga. Yang tak ada langsung biji sawi pun tak ada ni, siapa dia? Kafir. Kalau biji sawi pun tak ada, kafir lah. Kafir. Pasal itu ada orang dia tengah-tengah buat jahat, dengar azan macam kita tadi, tengah-tengah buat jahat, dengar azan, berhenti dulu sat. Kan? Dia nak main-main jahat, dia nak buat jahat lah. Apalah dia buat jahat, dengar azan, berhenti dulu sat. Kan? Dia pun hormat azan lah. Saya dah sambung balik. Artinya ada iman. Ada iman lah tu. Nampak? Kan contoh. Baik, hadirin mukminin.
Satu lagi pesanan saya juga, kesimpulannya, kita kena buat benda-benda yang boleh menambah iman. Kena buat. Antaranya banyaklah. Cuma yang saya nak kongsinya, antaranya ialah melihat ciptaan Allah. Yang ni tuan-tuan boleh buat. Yang lain tuan-tuan duk buat dah. Menghadiri kelas agama, menghadiri salat jamaah, membaca Al-Quran, berzikir. Kan semua itu menambahkan iman. Satu lagi yang tuan-tuan mungkin juga boleh buat, melihat ciptaan Allah. Menambahkan iman tak? Kan? Jadi tuan-tuan tengoklah satu alam, pilah berjalan. Pi berjalanlah. Kalau duduk kat kampung ni nak tengok apa? Pi berjalan. Ni kempen ni. Pergi berjalan. Pergi tengok laut. Pergi umrah pun boleh macam-macam juga pergi tengok. Musafir lah, ke mana pun tak apa pi. Kalau tak ada duit, pergi dekat-dekat ni. Pergi tengok. Sebab bila kita tengok, bertambah iman. Sebab itu Allah suruh kita tengok. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama' kaifa rufi'at. Tuhan suruh tengok tu. Jadi siapa yang bila dia melancong atau dia pergi berjalan, bermusafir, dia melihat benda tu menambahkan iman menjadi ibadat. Nampak? Sebab itu ayat Allah ni kadang-kadang kita tak baca, kita tengok. Ayat Allah ni ada dua. Ayat Allah ada dua. Satu yang dibaca. Quran tu ayat Allah lah. Ayat ni maksudnya bacaan kita tu ayat. Satu lagi ayat yang tak payah baca, yang dilihat. Dia panggil maqru'ah, yang kita baca. Dan kadang-kadang kita baca, dia tak orang kata apa, tak berkesan sangat macam kita tengok. Pasal itu orang yang pergi berjalan ni, kan Quran kata fasiru fil ard, berjalanlah di atas muka bumi, Allah suruh. Kan? Tapi tuan-tuan ni berjalan kena tengoklah, jangan pergi duduk berjalan nak tengok apa. Pergi berjalan pun kan. Pergi mana terangkan tu? Pasal payang. Yang tu ciptaan manusia. Kain batik, kain pelekat, baju batik. Pergilah tengok laut, pergi pantai. Tengok kebesaran Allah. Kan? Yang tu memberikan, menambahkan iman. Boleh? Hadirin mukminin, itu juga yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Betul tak? Macam mana iman dia kuat? Apabila Allah Ta'ala tunjuk dekat dia macam mana Allah hidupkan burung. Boleh tak? Jadi hadirin mukminin, itu sahaja tajuk perbincangan kita pada malam ini. Iman bertambah dan berkurang. Jadi pastikan iman tuan-tuan ni semakin bertambah. Kan? Dia kata semua benda turun. Semua benda naik. Termasuklah iman. Kan? Yang turun satu ya, hujan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma